sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis karena kemurahan-Mu. Oh Tuhan, satukanlah hati kami dalam menyintai Ridha atas pujian diberi. Jauhkanlah kami, Tuhan, berikan daku petunjuk untuk ku meniti ke jalan redha-Mu. Alhamdulillah, kita kembali bersama, masih lagi menerusi Selok Suri dan segmen kita ketika ini, segmen Islam Itu Indah bersama dengan Profesor Dr. Muhair Mohamad. Kita bercakap tentang tajuk yang penting sangat ni, refleksi kehidupan. Dan ramai yang bertanyakan soalan ni, Prof. Yes, di SMS. Wan Mokhtar bertanya, katanya isteri saya rajin sangat bersolat, Prof. Segala yang sunat dia buat, apa benda yang tak tinggal semua buat belaka. Tapi dengan suami dingin, panas sebelah mata je. Komen sikit, Prof. Ini sebenarnya banyak orang macam ni. Saya baru tahu. Ada keluarga saya pun saya perhati gitu. Dan kadang-kadang dia sibuk sembahyang banyak sangat sunat, sampai makan pagi suami tak buat, sampai suami letih, lapar pergi keluar pergi makan. Ini kadang dalam bidang Islam kita fi'alawiyat, kita priority. Sebenarnya tu saya kata, kita tanya kenapa kita buat apa yang kita buat, kenapa kita fikir apa yang kita fikir. So bila memang kita membuat solat sunat itu mencari redha Allah, tetapi kita tahu untuk dapat redha Allah, kita juga mesti ada dapat redha suami. Tapi itu bagi isteri. Tapi suami pula tanya pula, kenapa isteri saya dingin dengan saya? Suami patut tanya, adakah saya dingin dengan isteri saya? Jadi kita macam ni, kalau something benda yang berlaku tu tak seperti yang kita mahu, kita lihat apakah punca dari kita atau punca dari orang. Kalau kita suka melihat punca dari kita, maka kita akan pandai berubah untuk menjadi itu. Dan saya perhatikan dalam hidup ni sebenarnya komunikasi sangat penting. Betul. Kalau kita buat satu statement, komunikasi saya ialah kehidupan saya. Orang kata powernya ayat ni. Komunikasi apa, Siti? Satu, kita komunikasi dengan diri kita. Nombor dua, komunikasi dengan manusia lain. Ketiga, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, komunikasi diri kita contohnya gini. Macam Kak Siti katalah, kita dimarahi orang. Bila kita dimarahi orang, cara komunikasi kalau kita kata, orang ni memang tak guna saya, maka kita akan stres lah, sedih. Dunia kita, maka dalaman sedih. Tapi kalau kita communicate, dia marah, dia ni sayang saya sebab dia nak suruh saya baik, maka kita akan gembira dan sayang pada orang tu. So semua inner talk, apa cakap dalam dialog dalam diri. Nombor dua, komunikasi dengan orang lain. So bagi suami, kadang-kadang isteri tu mungkin bertahun-tahun dia dah buat macam-macam maksimum, tapi penghargaan tak sebut, kebaikan tak sebut, salah sikit kritik kita tak tahu. Jadi kita nak tahu, cuba perhatikan isteri kita masa mula kahwin macam mana, kenapa dia berubah. Sebenarnya bila suami isteri berkahwin, dia akan mengubah each other. Tahu? Suami mengubah isteri, isteri mengubah suami. So kalau kita nak suruh orang jadi macam yang kita nak, kita beri dulu apa yang kita nak. So kalau nak suruh isteri kita tak dingin, kita mesti hangat dengan dia. Kalau kita dingin, memang dingin, lawan dingin ni lama masalah, beku. Dan komunikasi dengan Allah, kalau kita tidak ada komunikasi dengan Allah, kita tidak ada tali yang pegang dengan Allah, ibaratnya kuasa Allah ni macam satu lautan, kita ni setitik air. Kalau titik air tu jauh pada lautan, kering tak? Mesti kering. Tetapi kalau titik air ni connected to the ocean, akan sentiasa ada banyak. So bila orang yang jaga tiga komunikasi ni, subhanallah. Jadi kalau bagi suami yang menanyakan soalan, kalau isteri dingin, cuba komunikasi, buat mesyuarat betul-betul, beritahu, buat senarai apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, dan apa yang dia lakukan, dan come to a compromise. Wallahualam. Okey, dan juga ada pandangan. Asma Ismail kata, saya amat bersetuju dengan pandangan Prof. Dia kata, saya pernah melalui pelbagai kegagalan sehingga saya berhenti menyalahkan keadaan, berhenti salahkan orang sekeliling dan melihat ke dalam diri. Alhamdulillah saya amat tenang sekarang. Tepat. Okay. Jumpa kunci tu. Dah jumpa kunci. Okey. Kiriman yang tak bernama, Nizam, dia kata, Prof, bagaimana kita nak menegur ibu bapa kita sekiranya kita dapati mereka melakukan kesilapan dengan Allah? Okey. Yang pertama, saya pernah dengar ustaz tu kata, anak-anak tak payah nak tegur mak bapak.
Kita kalau tegur jadi bergaduh tu tak boleh. Kita guna sifat fatanah, di mana kita baik dulu. So apa yang kita buat kan, kita dengar kisah orang yang budak kecil, dia nak tengok orang tua salah ambil wuduk. Jadi macam nak betulkan. So dia kata, macam ni ke pakcik ni? Jadi macam tu lah mak ayah. Jadi kalau mak ayah kita buat kesilapan, kita mungkin boleh tanya pendapat dia. Mak kawan saya kan dia buat macam ni, mak rasa betul tak dia buat macam ni? So cari cara berhikmah nak menegur. Dan kalau boleh macam ni, saya selalu cakap dengan orang, kita ni kalau kita marah orang, kenapa ada orang kecil hati, ada orang macam banyak orang tegur kita, ada orang kita kecil hati, ada orang tak kecil hati. Kenapa? Sebab komunikasi manusia ni 5% bahasa perkataan, 35% ialah intonasi, dan 55% 10% perkataan, 35% intonasi, 55% fisiologi. Contohnya kalau kita nak marah orang, kita dengan marah, dengan dendam, sakit hati, menyampah dengan dia, orang akan rasa. Pasal fisiologi kita marah, mata sebagainya. Tapi katakanlah seorang pelawak yang kelakar, kata kau ni teruk lah, kita tak marah dia. Pasal apa? Intonasi dia, fisiologi dia yang menentukan 90% komunikasi tu baik. Macam tu kita nak tegur mak ayah kita. Kalau kita guna kata awak ni baik tapi dengan menyindir, dengan mata marah dan tak pandang mata, itu orang tak percaya. Sebab itu komunikasi yang penting. Saya nak sebut hari ni, mungkin insyaAllah sebut cakap topik dekat Hakim, komunikasi kehidupan kita macam mana. So boleh tegur tapi cara berhikmah. Jangan kecil hati. Tak ada yang terkecil hati. Pasal kalau meninggal baru nak menyesal. Kita kalau berjumpa orang tu, lepas tinggal orang tu, biar orang tu bahagia sebelum kita tinggal dia. Okey, lagi bersama pemanggil, kita bercakap tentang refleksi kehidupan ataupun ke dalam diri. Bersama siapa agaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa ni? Saya Akmal dari Kajang. Cik Akmal, silakan. Okey, saya nak bertanya kepada Prof. Sila Cik Akmal. Dalam kita membuat refleksi diri, kadang-kadang kita tidak lari daripada untuk membandingkan diri kita daripada orang-orang di sekeliling kita lah. Okey. Dan kadang-kadang tu bila kita rasa kekurangan dan kita akan berasa down dan tertekan. Jadi macam mana kita nak mengatasi perasaan-perasaan sebegini? Faham. Okay, terima kasih. Kata bagus, orang tenang Cik Akmal. Mungkin umur 25-30. Okey, saya dah cakap peringkat kehidupan manusia ni kita ada 4 ya. Yang pertama atlet, di mana kita sangat mementingkan benda luaran. Atlet stage kan dia nak kuat, mantap, ya kan? Yang kedua warrior, pahlawan, asyik nak compete. Yang pertama, kedua ni orang stres lah. Bila kita banding dengan orang, kita baru peringkat kedua. Yang ketiga ialah dia panggil statesman, di mana kita ni keadaan di mana kita seronok fikir apa kita boleh beri, bukan apa kita dapat. Kita kena nak naik ke pangkat ni. So memang kalau kita berumur muda, kita belum dapat wisdom tu. Tapi saya cadangkan macam ni, kita nak bandingkan orang tu. Saya ingat Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kita nak bahagia dari segi dunia, pandang orang bawah. Dari segi akhirat, pandang orang atas. Jadi akhirat, kita tak solat sunat, nampak orang solat sunat. Kita tak puasa sunat, kita tak puasa sunat. Baik, dari segi dunia pula, kalau kita ada motor, jangan pandang orang ada kereta, pandang orang ada basikal. Jadi cuba pandangkan benda. Dan satu lagi, untuk kita tak down, perkataan down ni banyak digunakan oleh orang sekarang, ialah banyakkan bersyukur. Berapa kali kita bangun nak fikir, apa saya nak bersyukur hari ni, apa yang saya nak seronok hari ni. Banyak orang, apa saya nak fikir susah, apa yang mungkin tak jadi. Dan perkataan saya dah sebut tadi, tapi kalau macam mana, kalau tak jadi macam mana, itu buang. Bersyukur boleh, insya-Allah, semua dengan Allah semuanya possible. Wallahualam. Saya macam kata Prof lah ya. Kalau kita jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kehidupan kita. Subhanallah. Kalau kita nak rezeki, solat duha jangan tinggal, insya-Allah. Okey, lagi bersama pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama siapa ni? Saya Adnan daripada Meru. Silakan Cik Adnan. Saya nak kongsi satu cerita lah tentang kawan saya ni. Dia bujang lah dulu lelaki kan. Sila. Tapi masa malam tu Allah nak lihatkan depan saya. Semalam tu saya nampak muka dia memang putih berseri. Tapi bila besok paginya saya dengar dia meninggal, saya terkejut lah. Tapi itu ketentuan Allah lah kan. Cuma satu lah, saya pergi rumah masa jumpa ibu dia kata apa? Anak ni bila setiap kali dapat gaji, dia akan tanya ibu dia, ibu apa tak ada kat rumah? Allah, ya Allah. Maknanya Allah sayang sangat dia lah. Mana sampai dia ambil tahu selalu cepat kan. Itu satu lah. Lagi satu tentang pada ibu-ibu yang mengandung. Masa 120 hari sebelum maknanya hari 40 hari pertama dijadikan kita manusia yang dijadikan daripada tanah hanya Adam.
Lepas tu selain daripada kita dalam masa 40 hari pertama dijadikan daripada titisan air mani, kemudian dijadikan segumpal darah di dalam surah Al-Alaq ada kata. Lepas tu kan 40 hari berikutnya dijadikan daging. Dan dalam dalam 120 hari ini sebelum ditetapkan tentang lelaki perempuan, ajal maut, rezeki kita dan bahagia musibah, jadi masa itulah disuruh kita berdoa. Semoga Allah akan menetapkan apa yang terbaik untuk anak tu dan berilah yang halal semuanya. Betul, itulah kita berkongsi. Okey, Assalamualaikum. Bagusnya kalau belia semua macam Cik Anan, insya-Allah kita bahagia. Tengok anak tadi macam mana ibu dia redha pada dia. Bila ibu redha, Allah redha. Dan orang yang Allah beri saya orang bermanfaat dan murah hati. Memang saya pernah dengar ustaz kawan sepupu saya, Ustaz Ismail Halim sebut. Ayah saya pun sebut kunci pintu syurga ialah murah hati. Dia pernah orang ni dia banyak manfaat pada orang. Mungkin gaji tak seberapa pun, tapi boleh RM50 pun. Memang. Okey, lagi bersama pemanggil di talian. Assalamualaikum. Nak tahu apa? Tak bercerita mesti dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama siapa ni? Saya Kak Pah daripada Kepung. Sila Kak Pah, apa khabar? Baik, saya Prof. Harap Prof sihat lah tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Saya ni ada mata punya masalah lah. Sila. Masalah pun tak baik. Macam Pro cakap kan tak baik. Takut boleh baca, boleh semua boleh buat. Alhamdulillah. Tapi mata kanan saya ni kan nampak ulat. Dia bukan. Dia kadang-kadang dia ada bayang di depan tu. Okey, saya jawab. Dia berair selalu. Umur berapa Kak Pah? Saya dah 59 dah. Okey, saya jawab nanti Okey, lagi satu, suami saya pun super. Tapi dia lain lah. Dia bola mata dia tu, belakang tu, doktor cakap berdarah. Dia ada kencing manis? Tak ada. Dia darah tinggi? Darah tinggi? Dia duk pergi buat check up lah dekat Sungai Buloh. Dekat spesialis Sungai Buloh kan. Sebelah aja. Saya pun baru ni pergi Selayang. Doktor bagi buat appointment kan. Dia macam injek kat dalam mata pun saya tak tahulah. Untuk suami Kan untuk saya. Injek dalam mata untuk puan? Macam dia kata, dia cakap macam tersumbat kan. Blok. Bukan injek. Dia buat flushing. Dia buat. Okey. Itu dia buat tu kan. Tapi still dia duk berair lagi kan. Saya jawab nanti. Okey, terima kasih Dr. Prof. Sama-sama. Okey, masalah yang pertama, tadi Kak Pah dia mata berair tu, kita sebenarnya air mata dikeluarkan 2.5 mikroliter setiap saat masuk dalam lubang kecil kat tepi hidung tu, masuk dalam hidung. Bila umur meningkat, kadang tersumbat, macam longkang tersumbat, maka air tergendang. Sebab itu pergi Selayang tu, hospital tu, dia buat flushing. Dan dua cara. Satu, kita buat flushing dan ubat-ubat saja. Satu lagi, kalau tak tahan sangat, baru buat pembedahan. Tapi pembedahan dia agak major juga. Sebab tu kadang saya pun tak nasihatkan kalau tak boleh atasinya. Tadi yang dia kata nampak rambut tu, biasa dia panggil floaters. Itu kalau dia masih macam tu, saya sendiri pun dah 20 tahun ada sebab dek je. Nampak saya tengok depan, cuba jangan cari dia. Tapi manusia dia suka, nampak dia cari. Maknanya kita cuba cari benda yang betul, jangan cuba benda yang salah. Dan bagi suami, berdarah tu mungkin kadang dia panggil ada orang kalau umur 65 ke atas, dia ada degenerasi retina, banyak lagi sebab-sebab lain. Tapi yang penting jumpa pakar mata dan nak beritahu semua pakar mata semua sama dengan saya. Okey Prof, saya kira ramai orang yang nak jadi macam Prof ni. Dan satu pertanyaan, Nurmala Ali dia kata Prof nak tanya